Selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali. Hari ini cikgu akan mengajar bab 9 poligon asas tingkatan 1. Okey, bahagian pertama ialah 91 poligon. Okey, kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan poligon. Okey, poligon ialah suatu bentuk tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Okey, ini adalah satu bentuk poligon. Okey, dia mempunyai garis lurus. Okey, dan ia mestilah merupakan satu bentuk yang tertutup. Apabila bentuk ini tertutup dan dia mempunyai lebih daripada 3 atau lebih garis lurus, maka ini kita katakan sebagai poligon. Okey, bahagian pertama, kita nak lihat hubungan antara bilangan sisi, bucu dan perpenjuru poligon. Okey, so nombor 1, bagi suatu poligon, okey, bilangan bucu dikira bersamaan dengan bilangan sisi. Jadi untuk satu poligon, kalau kita nak tentukan berapakah bilangan bucu bagi poligon berkenaan, kita hanya perlu kira bilangan sisi poligon berkenaan. Okey, lepas tu bahagian yang kedua pula kita akan lihat bagaimana kita nak cari bilangan perpenjuru bagi suatu poligon yang mempunyai n sisi. Okey, di sini ada satu formula okey yang pelajar perlu ingat, iaitu n darab dengan n tolak 3 dalam kurungan bahagi semua ini dengan 2, dan kita tahu n ini merupakan bilangan sisi. Okey. Okey, kita lihat di sebelah ni. Contoh 1. Cari bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi sebuah poligon dengan 16 sisi dan juga 7 sisi. Okey. So, kita nak kira, kita buat bersama-sama ya. Okey, kita lihat untuk yang A. Okey, kita nak cari berapakah bilangan bucu dulu. Kita nak cari berapakah bilangan bucu bagi suatu poligon yang mempunyai 16 sisi. So, kita tahu bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. So, sama dengan, okey, bilangan sisi bagi poligon yang mempunyai 16 sisi adalah 16 kan? So, bilangan bucunya adalah 16 bucu. Okey, bagi yang A. Okey, bagi yang B pula, okey, sama juga bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. So, bagi poligon yang mempunyai 7 sisi, bilangan bucunya pun sama, iaitu 7. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita nak lihat bilangan perpenjuru. Okey, so seperti yang cikgu tunjukkan tadi, okey, untuk mengira bilangan perpenjuru bagi suatu poligon yang punya n sisi, kita akan menggunakan formula ini. Okey, so bilangan perpenjuru sama dengan n darab dengan n tolak 3, semua ini bahagi dengan 2. Okey. Okey, sekarang bilangan sisi untuk poligon 16 sisi ialah 16 darab dengan 16 tolak dengan 3 dibahagikan dengan 2. So, sama dengan 16 darab dengan 16 tolak 3, kita akan dapat 13 bahagi dengan 2. Okey. Okey, seterusnya kita boleh masukkan di sini. 16 bagi 2 dapat 8. Dan 8 darab 13. Okey, kalau kita keluarkan kalkulator, 13 darab 8, kita akan dapat 104 perpenjuru bagi poligon yang mempunyai 16 sisi. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya untuk yang 7 sisi pula. Okey, untuk poligon yang mempunyai 7 sisi pula. Okey, formula yang sama, bilangan perpenjuru
sama dengan N darab dengan N tolak 3. Semua ini bahagi dengan 2. Bilangan sisi di sini adalah 7. Darab dengan 7 tolak 3 didarabkan dengan 2. Sama dengan 7 darab dengan 7 tolak 3 kita akan dapat 4 bahagi dengan 2. Kita masukkan di sini. So 7 darab 2 kita akan dapat 14 perpenjuru. So ini adalah cara untuk mencari bilangan bucu dan juga bilangan perpenjuru bagi suatu poligon. Faham ya? Yang berikutnya kita akan lihat. Kita akan lihat poligon. Lihat nombor 2. Poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Jenis-jenis poligon yang dinamakan mengikut bilangan sisinya, kita boleh merujuk muka surat 204 dari buku teks. Dari buku teks. Ini dia. Muka surat 204 dari buku teks. Kalau kita lihat di sini di sini memang ditulis poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Yang pertama, mengikut bilangan sisi Kalau poligon itu mempunyai 3 sisi, kita namakan poligon ini sebagai segitiga. Kalau poligon ini mempunyai 4 sisi, kita namakan poligon ini sebagai sisi 4. Kalau poligon ini mempunyai 5 sisi, kita panggilnya sebagai pentagon. Kalau 6 sisi dikenali sebagai heksagon. Kalau 7 sisi, heptagon. 8 sisi ialah oktagon. 9 sisi ialah nonagon. Dan 10 sisi adalah dekagon. So pelajar perlu ingat nama-nama poligon ini berdasarkan kepada bilangan sisi dia. Faham? Bagus. Seterusnya kita akan lihat 9.2 sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran suatu segitiga. So nombor 1, segitiga dikelaskan mengikut sifat sisi dia. So dia ada jenis-jenis segitiga dan jenis segitiga ini dikelaskan mengikut sifat-sifat sisi yang ada pada segitiga berikut. So kita untuk melihat benda ni, kita lihat muka surat 207 dari buku teks. Dari buku teks muka surat 207. Ini adalah muka surat 207. Segitiga dalam jadual A dikelaskan mengikut sifat sisi. Ini adalah jadual A. Kalau kita lihat jenis segitiga di sini, ini adalah segitiga segitiga ini kita namakan segitiga sama sisi, di mana ketiga-tiga sisinya adalah sama panjang. Nampak dah? Sisi ni sama dengan sisi ni, sama dengan sisi ni. So untuk jenis segitiga sama sisi, bilangan paksi simetrinya adalah 3. Apa yang dimasukkan dengan bilangan paksi simetri ialah apabila kita melipatkan segitiga ini, kita akan dapati dia ada 3 paksi simetri. Nampak ada garisan putus-putus di sini. 1, 2, 3. 3 bilangan paksi simetri. Apakah sifat geometri yang ada pada segitiga sama sisi ini ialah semua sisi adalah sama panjang seperti yang cikgu nyatakan tadi, dan semua sudut pedalamannya adalah 60 darjah. Maksudnya di sini 60 darjah, 60 darjah, 60 darjah. Nampak dari sini 60 60. So bila ketiga-tiga sudut ini ditambahkan, jumlah sudutnya adalah 180 darjah, dan
Dan selepas ini cikgu akan tunjukkan bahawa jumlah sudut pendalaman dalam suatu segitiga adalah 180 darjah. Okey. Bagi jenis yang kedua pula segitiga sama kaki, okey, bilangan pasti simetrinya hanya satu sahaja. Okey, iaitu hanya boleh dilipat sama di tengah-tengah sahaja. Okey. So, sifat geometri yang ada pada segitiga sama sisi ialah dua daripada sisinya sama panjang, iaitu sisi ini dengan sisi ini adalah sama panjang. Pasal itu diletakkan tanda begini, menunjukkan dua sisi ini adalah sama panjang. Lepas tu dua sudut tapaknya juga adalah sama. So, ini adalah tapak. So, sudut di sini sama dengan sudut di sini. Okey, dua sudut pada tapaknya, sisi tapaknya adalah sama. Okey. Okey, jenis segitiga yang ketiga adalah segitiga tak sama kaki. Bila kita kata tak sama kaki, maksudnya sisi ini dengan sisi ini tidak sama panjang. Okey, kita lihat sifat geometri dia. Semua sisinya tidak sama panjang. Semua sudut pendalaman juga adalah tidak sama. Okey. So, oleh kerana ketiga-tiga sisinya tidak sama panjang, maka bilangan paksi simetrinya tidak ada, kosong. Okey, tidak ada paksi simetri. Okey, boleh faham? Okey, kita lihat yang berikutnya. Bukan sahaja segitiga ini boleh dikelaskan mengikut sifat sisi dia, ia boleh juga dikelaskan mengikut sifat sudut dia, mengikut jadual B. Okey, so yang pertama, segitiga bersudut tirus. Okey, apa yang dimaksudkan dengan segitiga bersudut tirus ialah, kalau kita lihat, okey, lihat dengan jelas ya. Okey, semua sudut dalam segitiga adalah sudut tirus. Sudut tirus maksudnya sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, bagi segitiga bersudut cakar pula, okey, begini rupa bentuknya. Satu daripada sudut dalam segitiga itu adalah sudut cakar ini. Sudut cakar maksudnya dia melebihi 90 darjah. Okey, bagi segitiga bersudut tegak, okey, dia bersudut tegak begini, ada tanda segi 4 macam ni. So, satu dapat sudut dalam segitiga adalah sudut tegak, iaitu di sini nilai dia adalah 90 darjah. Okey, so ini adalah segitiga yang dikelaskan mengikut sifat sisi dan juga mengikut sifat sudut. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat contoh 2. Okey, ini dia contoh 2. Okey, berdasarkan panjang sisi yang diberi, nyatakan jenis segitiga berikut. Okey, kalau kamu lihat yang pertama, ketiga-tiga sisinya adalah 5 cm, 5 cm, 5 cm. So, apakah jenis segitiga ini? Ya, segitiga sama sisi. Okey, segitiga sama sisi. Okey, bagi yang ketiga pula, kamu nampak dua sisinya adalah 6 cm, 6 cm. Satu sisinya adalah 8 cm. So, kalau dua sisinya adalah sama panjang, kita katakan segitiga sama kaki. Okey. Dan di sini pula kita nampak 4 cm, 3 cm dan 6 cm menunjukkan ketiga-tiga sisinya tidak sama. So, ini adalah segitiga tak sama sisi. Okey, ataupun tak sama kaki. Sisi tak sama. Okey. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh ketiga. Okey, nyatakan jenis segitiga berikut berdasarkan saiz sudutnya pula. Okey, kalau kita perhatikan di sini, okey, kalau kita perhatikan di sini, okey, sudut yang ada di sini 23, 132 dan 25 darjah. So, ini adalah salah satu sudutnya melebihi 90 darjah, iaitu 130 darjah. Jadi, ini adalah segitiga bersudut
cakar ataupun segitiga cakar. Okey. Okey, bagi yang kedua pula kita nampak 80, 40 dan 41 darjah dan 59 darjah. So semua sudutnya kurang daripada 90 darjah. Jadi ini adalah segitiga bersudut tirus. Okey. Dan last sekali kamu nampak bentuk ni kan? So ini adalah segitiga segitiga bersudut tegak. Okey, tegak 90 darjah. Okey, faham murid-murid? Okey, bagus. Okey, yang seterusnya pula, okey, kita akan lihat nombor 2. Okey, nombor 2 di sini bagi suatu segitiga. Okey, hasil tambah sudut-sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey, apa yang dimasukkan dengan hasil tambah sudut-sudut pedalaman? Sudut-sudut pedalaman adalah sudut yang ada di dalam sebuah segitiga. Okey, kalau kita lihat rajah ini, sudut yang berada dalam segitiga ini adalah sudut A, sudut B dan sudut C. So, apabila kita jumlahkan ketiga-tiga sudut ni, kita akan dapat 180 darjah. Nampak tak? A tambah B tambah C sama dengan 180 darjah. Okey? Okey, itu untuk yang A. Hasil tambah sudut-sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey, bagi yang B pula, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Okey, hasil yang dimasukkan dengan hasil tambah suatu sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah ialah ini yang dimasukkan. Okey, nampak dah? Sudut C ini adalah sudut pedalaman, sudut D terletak di luar segitiga, jadi ini adalah sudut peluaran. D ini adalah sudut peluaran. Okey, ini adalah sudut peluaran. Okey, C adalah sudut pedalaman. So, apabila satu sudut pedalaman tambah dengan satu sudut peluaran begini, dia akan memberi jumlah sebanyak 180 darjah. Nampak tak? C tambah D sama dengan 180 darjah. Okey, bagi yang C pula, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, yang dimasukkan dengan ini ialah okey, sudut peluaran. Okey, ini adalah sudut peluaran. D kita ialah sudut peluaran. So, untuk mendapatkan sudut peluaran ini, dia merupakan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, so dapat tak? So, D sama dengan apabila A tambah B, kamu akan dapat D. So, sudut A tambah B akan memberikan sudut D. Itu maksud dia. Okey, boleh faham? Okey. Seterusnya kita akan lihat contoh. Okey, contoh 4. Okey, nampak dah contoh 4? Okey. Nyatakan bilangan paksi simetri bagi setiap segitiga berikut. Okey, tadi kita dah lihat kan? Okey, kalau segitiga sama kaki, ini dua kaki sama kan? So, bilangan paksi simetrinya adalah 1. Okey, ini adalah segitiga sama sisi. Okey, ketiga-tiga sisinya sama, bilangan paksi simetrinya adalah 3. Lepas tu ini nampak sangat segitiga tak sama kaki. Ini lain saiz, saiz lain, saiz lain. So, bilangan paksi simetrinya tidak ada, jadi kosong. Okey? Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kelima. Okey, bagaimana nak carikan nilai X dalam setiap rajah berikut? Okey, seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, okey, kita tahu jumlah sudut pedalaman memberikan 180 darjah. So, kita akan menggunakan yang pertama ini untuk mencari nilai-nilai X yang tidak
diketahui. Okey, kalau untuk segitiga yang pertama, kita ada dua sudut, satu sudut kita tak tahu. Dan kita tahu semua jumlah sudut pedalaman dalam satu segitiga ialah 180 darjah. Jadi nak cari X, so X sama dengan jumlah sudut pedalaman 180 darjah. Tolaklah dengan 103 darjah. Tolak dengan 47 darjah. So kita akan mendapat, okey, kita akan mendapat 180 tolak 103 tolak dengan 47 darjah akan memberikan hasil sebanyak 30 darjah sebagai nilai X. Mudah kan? Okey, seterusnya di sini. Okey, kalau kita nampak di sini, kita ada 2X di sini. Maksudnya ini adalah segitiga sama kaki. Okey? So, segitiga sama kaki. Jadi, kita nak ambil hasil tambah ketiga-tiga sudut ni. X tambah dengan 114 darjah. Sejumlahnya adalah 180 darjah. 1X tambah 1X kita ada 2X tambah dengan 114 darjah sama dengan 180 darjah. Okey, so 2X kita tinggalkan kat sini. 180 darjah, 114 darjah pindah sana menjadi tolak 114 darjah. So 2X kita sama dengan, so kita carikan nilai 180 tolak dengan 114 akan memberikan nilai 66 darjah bagi 2X. Jadi nak cari 1X, mudah sahaja, kita hanya perlu bahagi 2 dan kita akan dapat 33 darjah untuk nilai X. So maksudnya di sini pun 33 darjah, di atas pun 33 darjah. So bila kita tambahkan ketiga-tiga ini, kita akan dapat jumlah 180 darjah. Okey, untuk yang berikutnya pula, segitiga berikutnya. Okey, menunjukkan ni, dua tanda ini menunjukkan ini pun segitiga kaki sama. So dia dah bagi di sini 34. Jadi di sini pun akan memberikan nilai apa? 34 darjah juga. Okey. So kita nak cari X. So X sama dengan 180 darjah tolak 34 darjah tolak 34 darjah. So kita akan mendapat hasilnya. Okey, 180 tolak 34 tolak 34, kita dapat 112 sebagai nilai X kita. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, bagi contoh yang terakhir pula, okey. Okey, di sini okey, kita nak cari menggunakan untuk C tambah D 180 darjah dan D sama dengan A tambah B. So kita akan menggunakan dua-dua ini untuk mencari contoh ini pula. Okey. Okey, cari nilai X. So kalau kita lihat, ini adalah nilai X. Ini adalah sudut pedalaman, ini sudut peluaran, sudut pedalaman, sudut pedalaman. Kita nak cari apakah nilai X di sini. Dan kita tahu apabila dua nilai sudut pedalaman ini ditambahkan, kita akan dapat sudut peluaran di luar. Okey. So kita tahu X tambah 75 darjah sama dengan 135 darjah. Okey. Sudut bertentangan. So X sama dengan 135 darjah tolak 75 darjah, kita akan dapat 60 darjah untuk nilai X. Mudah kan? Okey, seterusnya. Okey, kita nak cari sudut peluaran. Okey, X ini sudut peluaran. Dan kita tahu sudut peluaran ini sama dengan dua sudut pedalaman yang bertentangan ditambahkan. So, X sama dengan 70 darjah tambah dengan 76 darjah memberikan 146 darjah. Mudah sahaja kerana kita mengambil kira dua benda ini. Okey. Okey, seterusnya ini pula. Okey, bagi segitiga ini pula kita nak cari apakah nilai X. Okey. So kita nak mula-mula kita nak cari apakah sudut pedalaman di sini kan. So kita tahu
satu garis lurus ni kita tahu satu sudut keluaran tambah dengan satu sudut pendalaman memberikan nilai 180 darjah. Okey. So kita anggaplah di sini adalah Y. So Y sama dengan 180 darjah tolak 55 darjah. Okey. So akan memberikan 180 tolak dengan 55 memberikan nilai 125 darjah. Okey dah dapat sudut ni, ada sudut ni. Nilai X boleh cari tak? Mudah kan? So X sama dengan 180 darjah tolak dengan 125 darjah tolak dengan 35 darjah memberikan nilai okey 180 tolak 125 tolak dengan 35 memberikan nilai X sebagai 20 darjah. Okey, so sekian sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu harap murid-murid dah faham apa yang diajar oleh cikgu sebentar tadi. Sekian, terima kasih.